Hari ini, marilah kita ambil masa untuk mempelajari ajaran Alkitab dengan subjek Nama Tuhan dan Zaman Roh Kudus. Nama Tuhan betul-betul penting. Kini kita hidup pada zaman Roh Kudus. Siapakah nama Tuhan yang harus kita panggil pada zaman ini? Sepanjang hidup kita, ada kalanya kita menghadapi banyak kesukaran. Orang yang percaya Tuhan pada zaman bapa pasti berdoa, Tuhan Yehova, tolonglah aku. Selamatkan aku. Orang yang hidup pada zaman anak pasti berdoa, Tuhan Yesus, kasihanilah aku dan tolonglah aku. Kita hidup pada zaman Roh Kudus. Apabila kita menghadapi pelbagai situasi atau kesukaran, tidak dapat mengatasi sesuatu sendiri, dan amat memerlukan bantuan Tuhan, nama siapakah yang harus kita panggil? Tuhan memberitahu sejelasnya melalui Alkitab, bahawa orang yang tidak mengetahuinya, bukanlah umat Tuhan. Sini ada kehendak Tuhan yang penting. Melalui namanya, Tuhan memisahkan orang yang merupakan umatnya dengan yang bukan. Jadi, Nabi Maliahi mengatakan apa dalam buku Maliahi? Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit suria kebenaran. Hari yang menyala seperti perapian merujuk pada zaman Roh Kudus, apabila Tuhan akan mendatangkan penghakiman terakhir dengan api. Orang yang tidak mengetahui nama Tuhan pada zaman Roh Kudus, bukanlah umat Tuhan. Mereka akan berada dalam situasi apabila Tuhan mengusir mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenali kamu. Nyahlah daripadaku, hai kamu yang mungkar." Tuhan boleh menggunakan satu nama saja, dan biar semua orang di seluruh dunia mudah mengenali namanya. Namun, Dia mengubah namanya walaupun Tuhan adalah satu dan sama. Apakah nama air apabila ia dalam keadaan cecair? Air. Apabila suhu turun ke bawah 0 darjah Celsius dan air memejal, namanya berubah menjadi ais. Namun, bagaimanakah intipatinya? Intipatinya tetap sama. Namun, namanya berubah apabila bentuknya berubah kerana faktor fizikal luaran seperti suhu. Bukankah intipati air dan ais tetap ialah air? Namun, jika air mendidih melebihi 100 darjah Celsius, ia bertukar menjadi gas. Kita memanggilnya apa? Kita memanggilnya wap. Tidak kira sama itu air, ais atau wap, intipatinya tetap sama. Pada zaman bapa dalam perjanjian lama, Tuhan menggunakan nama Yehova. Pada zaman anak, Dia mengasihani manusia dan tidak dapat tinggal di syurga dalam bentuk roh. Jadi, Dia sendiri datang ke bumi ini dalam badan dan mengajar orang tentang Injil Tuhan. Tuhan yang berada di syurga datang ke bumi ini dengan badan, dalam rupa manusia. Kita memanggil Dia Tuhan Anak, iaitu Yesus Kristus. Namun, Alkitab tertulis bahawa Tuhan akan mengubah rupa dan namanya sekali lagi. Rasul Yohanes melihat wahyu ini. Hal ini ditunjukkan dalam buku Wahyu bab 3 dan bab 2. Yesus berkata bahawa Dia akan ada nama baru. Memandangkan itulah nama Yesus yang baru, bilakah Dia akan menggunakan nama itu? Bukan pada zaman bapa atau zaman anak. Dia akan datang dengan nama baru pada zaman Roh Kudus. Nama itu mempunyai kuasa yang sangat hebat. Memandangkan semakin banyak orang di seluruh dunia berdoa dalam nama kudus Kristus Ansang Hong dan berulang kali memanggil nama itu, tabir kegelapan berundur. Dunia berubah menjadi dunia terang. Sebab itulah, nama itu adalah penting. Kita harus tahu nama itu, dan kekuatan, serta kuasa nama itu. Pada zaman para rasul, berapa banyak imam-imam besar, orang Yahudi, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menindas orang kudus gereja awal?
Mereka berkata, jangan berbicara dalam nama ini. Jangan bangkitkan kuasa dalam nama ini. Mereka menggunakan segala cara untuk menindas agar orang tidak memanggil nama itu. Jika sesiapa berbicara dalam nama Yesus, mereka akan ditangkap dan dipenjarakan atau menjadi makanan singa. Pada zaman ini, siapakah yang harus kita cari apabila kita menghadapi masalah? Bukankah kita harus berseru, Bapa Ahsan Hong, tolong? Pada zaman para rasul, ada banyak orang menerima rahmat Tuhan yang menakjubkan dengan bergantung pada namanya. Hari ini pada zaman Roh Kudus juga. Janganlah hanya mengetahui dan mempercayai namanya, kita harus guna namanya. Betapa berkuasanya nama itu. Bukan? Adakah kalian semua mempercayai Alkitab dan firman Tuhan? Jika ya, tolong pelajarilah Alkitab baik-baik. Apakah jenis kerja yang dicapai dalam namanya? Hari ini, mari kita mempelajari hal ini dengan melihat buku Yesaya bab 52 ayat 5. Bab 52 ayat 5. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus apa? Dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan apa? Mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahawa akulah dia yang berbicara, ya aku. Orang yang disebut umat Tuhan pasti mengetahui nama Tuhan. Namun, kini apabila kita menanyai orang pada zaman Roh Kudus, siapakah nama Tuhan Roh Kudus? Adakah sesiapa mengetahui jawapan? Hanya anak-anak Sion mengetahui dan mempercayai namanya. Tuhan sendiri mengucapkan firman ini dengan suara lantang. Umatku akan mengenal namaku. Kalian, ada banyak gereja seperti pasir di tepi pantai. Adakah mereka tidak mengetahui nama Yehova atau nama Yesus? Mereka tahu. Kalau begitu, mengapakah Tuhan berfirman sebegitu? Pada zaman Roh Kudus, Tuhan telah memasukkan takdir yang sangat mendalam ke dalam namanya untuk membezakan umat benar. Nama Tuhan bukan hanya nama. Dalam nama itu ada kuasa dan kebolehan yang hebat. Kalian semua tahu cerita Alibaba dan 40 penyamun? Pintu sebuah gua yang dalamnya ada harta karun telah dikunci, dan ia tidak dapat dibuka dengan mana-mana kunci di dunia. Hanya satu frase diperlukan. Apakah yang harus disebut agar pintu itu terbuka? Bukalah bijan. Begitu juga, kita harus sebut nama siapa? Pada zaman ini, kita menerima berkat dan pujian dalam nama Kristus Ahsan Hong. Apabila nama Kristus Ahsan Hong diberitakan dan diketahui di seluruh dunia, Tuhan akan membimbing kita untuk menyelesaikan penyelamatan dengan nama-namanya pada zaman Bapa, zaman Anak dan zaman Roh Kudus. Orang yang mendengar buat kali pertama berkata, kita banyak kali mendengar nama Yesus. Tidakkah gereja yang menyebut nama Ahsan Hong sedikit pelik? Fikirkanlah masa kedatangan Yesus yang buat kali pertama. Pada masa itu, seluruh masyarakat orang Yahudi percaya, tiada penyelamat selain daripada Tuhan Yehova. Mereka semua berdoa dalam nama Yehova. Walaupun itu ialah pemenuhan ramalan Tuhan, bagi pandangan manusia itulah agama baharu yang tiba-tiba muncul di Nazaret, Galilea. Pemimpin yang memimpin agama baharu itu ialah Tuhan yang menggunakan nama Yesus. Jika mereka memanggil nama Yesus, di mana pun ada hal-hal yang menakjubkan dan keajaiban. Orang yang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan orang pekak mendengar. Semua perkara yang seperti itu berlaku dalam nama Yesus. Sebab itulah, pemimpin-pemimpin agama yang berkuasa pada masa itu berkata,
jangan berbicara dalam nama Yesus. Tahukah mengapakah orang yang menentang Tuhan menakuti namanya? Fikirkanlah berapa banyak orang menerima rahmat keselamatan dari Samaria sampai ke hujung bumi melalui nama Yesus pada zaman Ana. Jadi, syaitan cemas ingin menghalang nama baru Yesus didedahkan pada zaman Roh Kudus. Mari kita memahami dengan betul ramalan Alkitab dan kekuasaan nama-nama Tuhan, nama Yehovah pada zaman Bapa, nama Yesus pada zaman Ana, dan nama baru Yesus, iaitu Kristus Ansang Hong pada zaman Roh Kudus. Yesus Kristus, yang datang ke bumi ini pada 2000 tahun dahulu juga menyebut nama-nama Tuhan. Mari kita lihat firman itu. Buku Matius bab 28 ayat 18. Matius bab 28 ayat 18 tertulis. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama apa? Bapa dan apa? Anak." Nama Bapa adalah sangat penting, kerana itulah nama Tuhan. Nama yang dia gunakan apabila dia mengerjakan takdirnya sebagai anak juga, sangat penting. Jadi apa? Baptislah mereka dalam apa? Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan seperti itu sudah pasti ialah baptisan keselamatan yang sempurna. Kita harus tahu nama Tuhan apabila dia mengerjakan takdirnya sebagai Bapa, nama Tuhan apabila dia mengerjakan takdirnya sebagai Anak, dan nama Tuhan apabila dia mengerjakan takdirnya sebagai Roh Kudus. Hari ini, apabila orang ditanyai, siapakah nama Bapa? Kebanyakan akan menjawab Yehovah. Siapakah nama Tuhan apabila dia mengerjakan takdirnya sebagai Anak? Mereka akan menjawab Yesus. Kalau begitu, siapakah nama Roh Kudus? Kita dapat membezakan siapa ialah umat Tuhan dan siapa bukan. Tuhan berkata apa dalam buku Yesaya bab 52 ayat 6? Umatku akan mengenal namaku. Janganlah kita hanya mengetahui nama Yehovah dan nama Yesus. Bukankah dia juga memberi kita nama Roh Kudus? Lihatlah baik-baik. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukankah baptisan tanda keselamatan? Nama Bapa, nama Anak dan nama Roh Kudus memainkan peranan yang penting dalam langkah pertama keselamatan. Semuanya bagaikan kunci yang membuka jalan pengampunan dosa dan keselamatan. Sebab itulah Yesus Kristus berfirman seperti itu. Sebelum dia naik ke syurga dari Bukit Zaitun, dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Namun, adakah gereja-gereja di dunia membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kita harus tahu nama Roh Kudus. Nama itu berkuasa untuk menyelamatkan manusia. Mari kita lihat buku Wahyu bab 14. Buku Wahyu bab 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya, anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144,000 orang dan di dahi mereka tertulis apa? Namanya dan apa? Nama bapanya. Orang yang ada nama Tuhan terpahat di dahi mereka ialah umat pilihannya yang terakhir. Bukankah juga tertulis dalam Alkitab bahawa mereka ialah orang yang akan diselamatkan? Ada banyak tempat mengatakan nama Tuhan. Ada tertulis bahawa syaitan akan menghujat nama Tuhan dan umatnya.
Juga, apabila kita membaca buku kisah para rasul, di mana-mana pun ada hal-hal yang menakjubkan dalam nama Tuhan. Jadi, kita harus faham sebetulnya nama baru Kristus yang datang ke bumi ini pada zaman Roh Kudus. Untuk menyelamatkan manusia, Tuhan membahagikan zaman dari Adam hingga akhir dunia kepada 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak dan zaman Roh Kudus. Ada masa apabila orang menerima keselamatan dengan memanggil nama Yehova atau dengan nama Yesus. Tuhan berkata, akan memberikan namanya yang baru kepada kita, yang hidup pada zaman Roh Kudus. Mari buka buku Wahyu bab 3. Buku Wahyu bab 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Tuhanku, dan padanya akan kutuliskan nama Tuhanku, nama kota Tuhanku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Tuhanku, dan namaku yang baru. Ada tertulis, padanya akan kutuliskan namaku yang baru. Jadi, siapakah ku? Buku Wahyu bab 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Sini, ku merujuk kepada Yesus. Mereka mempunyai nama anak domba dan nama bapa tertulis di dahi mereka. Apa lagi? Yesus berkata, padanya akan kutuliskan namaku yang baru. Kalau begitu, adakah nama baru Yesus ialah Yesus? Nama itu adalah baru, jadi maksudnya nama ini tidak pernah digunakan. Tuhan berkata bahawa umatnya akan mengenal namanya. Kini, banyak gereja seperti pasir di tepi pantai mengetahui nama Yesus. Namun, mereka tidak sedar bahawa Yesus ada nama yang baru. Hanya apabila kita mengetahui nama itu, barulah kita dapat mengambil langkah keselamatan yang pertama, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gereja yang tidak mengetahui nama baru ialah gereja yang belum mengambil langkah keselamatan pertama, yang Yesus katakan. Nama Bapa ialah Yehova. Siapakah nama Anak? Yesus Kristus. Siapakah nama Roh Kudus? Nama baru itu ialah Kristus Ahsan Hong. Bukankah anda semua dibaptis dalam nama Tuhan Bapa Yehova, Tuhan Anak Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus Kristus Ahsan Hong? Ini kerana Alkitab mengajar kita untuk membaptis orang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Buku Wahyu bab 3 ayat 12 juga tertulis, pada mereka akan kutuliskan namaku yang baru. Pada siapa? Alkitab mengajar kita bahawa Tuhan akan mengurniakan berkat seperti itu kepada orang yang menang dalam iman. Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri nama baru ini. Buku Wahyu bab 2 ayat 17. Bab 2 ayat 17 tertulis, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis apa? Nama baru, yang tidak diketahui oleh siapa pun, selain oleh yang menerimanya. Orang yang menerimanya bermaksud orang yang menerima dengan iman. Selain daripada mereka, adakah sesiapa lagi mengetahui nama baru itu? Tidak. Tuhan berkata, umatku akan mengenal namaku. Hanya orang yang menerima nama baru itu dapat membuktikan bahawa mereka ialah umat Tuhan yang benar. Hari ini, ada banyak gereja seperti pasir di tepi pantai mendakwa bahawa mereka telah diselamatkan dan mereka ialah anak-anak Tuhan. Namun, Tuhan bertanya, adakah kamu umatku? Ya.
Kalau begitu, adakah kamu tahu namaku? Tidak tahu. Kalian, betapa janggalnya perbualan ini. Mereka bahkan tidak tahu nama Tuhan yang mereka sembah, tetapi mendakwa bahawa mereka mempercayai Tuhan. Sebab itulah buku Yesaya bab 52 ayat 6 tertulis, umatku pasti akan mengenal namaku. Bukan hanya ada nama Tuhan pada zaman Bapa dan pada zaman Anak. Pada zaman Roh Kudus, orang yang mengetahui nama Tuhan sepenuhnya termasuk nama baru, ialah umat benar yang akan diselamatkan dan yang sudah lama dinantikan Tuhan. Bukan? Antara orang yang datang ke gereja kita buat kali pertama, ada yang bertanya, mengapakah gereja Tuhan tidak percaya Yesus? Kalian, adakah kita gereja yang tidak percaya Yesus? Kita sangat mengasihi Yesus. Namun, gereja Tuhan selalu memanggil nama Kristus Ahsan Hong. Mengapa begitu? Kerana Kristus Ahsan Hong ialah nama siapa? Nama baru Yesus yang datang pada zaman Roh Kudus. Jadi, bagaimanakah kita tahu bahawa dialah Kristus yang datang pada zaman Roh Kudus? Ada banyak bukti. Yesus berkata, akan mendirikan Sion apabila dia datang ke bumi buat kali kedua. Dan membawa buah pokok kehidupan untuk menyelamatkan manusia daripada dosa, makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalian, siapakah yang menubuhkan Sion, memberi kita buah pokok kehidupan dan mana yang tersembunyi? Kristus Ahsan Hong. Nama baru ini telah didedahkan kepada semua manusia, melalui ramalan dan bukti Alkitab, serta para nabi. Kita tidak menciptakan nama itu sewenang-wenangnya. Sesungguhnya, inilah Tuhan kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Adakah anda ingat firman dalam buku Yesaya bab 25? Buku Mika bab 4 tertulis, bahawa Tuhan akan mengisytiharkan hukum kehidupan, yang dimusnahkan di Sion pada akhir zaman. Juga ramalan Daud, 3 tahun pada kedatangan yang kali pertama dan 37 tahun pada kedatangan yang kali kedua, lalu naik ke syurga. Ada banyak bukti dan ramalan dalam Alkitab. Tuhan berkata, saya akan datang buat kali kedua pada tahun 1918 untuk menginjil sekali lagi dan akan dibaptis pada umur 30 tahun pada tahun 1948, tahun apabila ranting-ranting pokok ara melembut dan mulai bertunas. Menurut semua jejak ramalan yang Tuhan nyatakan terlebih dahulu, Kristus Ahsan Hong dibaptis pada tahun 1948. Dia naik ke syurga pada tahun 1985, selepas menamatkan 37 tahun pelayanan menurut ramalan Daud. Jadi, adakah ini bermaksud bahawa sesiapa yang memenuhi ini ialah Kristus? Tidak. Bukankah Kristus Ahsan Hong membawa Paskah Perjanjian Baru, iaitu kebenaran pokok kehidupan, untuk menyelamatkan manusia? Nabi Yeremia beberapa kali menegaskan dalam buku Yeremia bab 31 bahawa perjanjian baru ialah kebenaran yang hanya dapat dibawa oleh Tuhan. Ada tertulis, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Adakah malaikat atau makhluk syurgawi yang mengatakannya? Ini ialah sesuatu yang tidak dapat dilakukan, walaupun terdapat banyak sarjana Alkitab dan pastor di dunia. Siapakah yang dapat melakukannya? Tuhan. Tuhan sendiri datang ke bumi ini dalam badan, memulihkan dan melengkapkan kebenaran perjanjian baru, serta membina semula Sion yang runtuh. Tuhan sendiri memberikan anak-anaknya kebenaran pokok kehidupan, iaitu Paskah Perjanjian Baru yang mengandungi daging dan darahnya. Adakah Bapa berkata akan datang seorang diri? Jika kita lihat buku Wahyu bab 22, Bapa akan muncul bersama dengan Tuhan Ibu. Gereja-gereja di dunia kini berkata, penyelamatan kita dijalankan dan wujud hanya oleh Tuhan Bapa. Bukan? Namun, apakah yang Bapa katakan? Selain daripada saya, ada seorang lagi akan muncul. Dia masih kanak-kanak. Apabila masanya tiba, dia akan muncul. Seperti ini,
Bapa menyedarkan kita terhadap kebenaran terakhir tentang Ibu Syurgawi dan menyelesaikan semua misteri Alkitab. Banyak sarjana Alkitab masih berkata seperti ini. Dalam buku Kejadian bab 1, Tuhan menggunakan perkataan kita. Ini ialah misteri Alkitab. Hanya ada satu Tuhan. Mengapakah dia berkata kita? Mereka tidak dapat menyelesaikan misteri Alkitab mengapa Tuhan berkata kita. Namun, Tuhan Elohim biar kita menyedari semua ini. Saya memberikan kesyukuran dan kemuliaan abadi kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. 2000 tahun dahulu, Rasul Petrus menyembuhkan pesakit dan membuat orang lumpuh berjalan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan biar dia melihat kerja ajaib yang begitu menakjubkan. Dulu, ada Elisa, Elia, Simpson, dan nenek moyang iman yang tidak terkira banyaknya. Mereka semua tahu apa jenis kuasa dalam nama Tuhan pada zaman itu. Katakan seseorang mengambil sebiji dinamit dan menyalakannya. Apakah yang akan terjadi? Ia akan meletup. Dinamit ada kuasa yang besar. Namun sehingga ia dinyalakan, ia hanyalah seperti sebatang kayu di dalam tangan. Nama Tuhan pun sama. Mari kita lihat buku Daniel bab 7 ayat 25. Buku Daniel bab 7 ayat 25 tertulis. Dia akan berucap menentang Yang Maha Tinggi dan menganiaya orang suci serta berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Orang suci itu akan diserahkan ke dalam tangannya untuk 1 masa, 2 masa, dan separuh masa. Tetapi Dewan Pengadilan akan bersidang dan kuasa pemerintahannya akan dicabut lantas punah dan binasa sampai selamanya. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan segala kerajaan di bawah seluruh kolong langit akan diserahkan kepada umat suci milik Yang Maha Tinggi. Kerajaannya ialah kerajaan yang kekal. Segala penguasaan akan beribadat dan taat kepadanya. Kalau begitu, kerja ini pasti akan dipenuhi. Bukan? Akhirnya, kuasa syaitan, yang menentang Tuhan Yang Maha Tinggi, akan binasa sepenuhnya. Mari kita lihat bagaimana kuasa itu binasa dalam buku Kisah Para Rasul 3. Ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu, akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, telah bernubuat tentang zaman ini. Ini merujuk kepada siapa? Firman ini adalah tentang Yesus. Bukan? Ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu, demi nama siapa? Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Tuhan, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Tuhan, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu?" Maksudnya, nama ini ada kuasa yang jauh lebih menakjubkan. Mengapa kamu hairan? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan kerana kuasa atau kesalahan kami sendiri? Maksudnya, kami tidak melakukannya. Mereka menyebut apa? Nama. Ayat 13. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahawa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu.
Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan kerana kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Sudah tentu, kita bukan percaya kerana telah melihat pelbagai mukjizat dan keajaiban. Namun, kita harus sekurang-kurangnya tahu kuasa yang ada dalam nama Tuhan. Jika anda menyalakan dinamit, anda akan tahu kuasa letupannya. Kemudian, anda akan dapat mengambil berjaga-jaga terhadap dinamit. Begitu juga, pada zaman Roh Kudus, kita harus tahu bagaimana kuasa nama baru Yesus Kristus, Kristus Ansang-Hong mengubah seluruh dunia pada hari ini. Kita harus banyak menggunakannya. Dengan demikian, barulah dunia kegelapan akan berubah menjadi dunia terang. Injil mula-mula dibimbing bapa dan ibu. Hari ini, lebih daripada 7,500 buah Sion telah ditubuhkan di 175 buah negara, dengan lebih daripada 3,5 juta anak menerima kebenaran. Ini kerana banyak anak Sion berdoa dalam nama Bapa dan menjadi saksi kepada namanya. Manusia di dunia kini terkurung dalam idea tetap. Kita harus ingat bahawa keselamatan datang daripada Tuhan, bukan daripada akal. Tuhan berkata, umatku akan mengenal namaku. Jadi, kita harus tahu sejelasnya nama Tuhan pada zaman Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptisan harus dilakukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukankah kerja penyelamatan bermula dengan namanya? Adakah anda tahu nama itu? Siapakah nama baru? Kristus Ansang-Hong. Alkitab dan para nabi sangat menanti-nantikan kemunculan Tuhan pada zaman ini. Mereka lebih baik faham daripada sesiapa pun bahawa kuasa syaitan hanya akan binasa apabila nama itu muncul. Sekarang, namanya telah didedahkan dan diketahui di seluruh dunia. Adakah hanya ada nama Bapa? Ada juga kemuliaan Ibu Syurgawi Yerusalem baru. Dapatkah anda hidup tanpa air? Kalau begitu, kita harus pergi ke tempat yang ada air. Siapakah yang memberi kita air? Roh dan pengantin perempuan. Jadi, kita harus beriman betul terhadap roh dan pengantin perempuan, bukan? Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang mengambil air kehidupan. Tidakkah kita berasa bangga bahawa kita ialah anak-anak Tuhan yang mengenal nama Tuhan pada zaman Roh Kudus? Pada zaman Roh Kudus, jika nama Tuhan digunakan sebetulnya oleh orang yang mengenalinya dengan betul, kemuliaannya yang agung akan didedahkan bahkan kepada seluruh alam semesta. Hari ini, kita telah melihat secara ringkas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan berharap anda menerima banyak rahmat, saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.